Baik, bagi membaca perkembangan di Selangor dari sudut implikasi politik dan perundangan bersama Awani 745 penganalisis politik UiTM Profesor Madya Dr. Syahrudin Badarudin yang telah pun bersedia di talian serta pakar undang-undang dan perlembagaan yang juga fellow utama Institut Kefahaman Islam Malaysia Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz di bilik berita. Kepada kedua-dua Profesor, Assalamualaikum. Baik, Prof. Syahrudin, pertama, kita ingin membaca perkembangan hari ini di mana MB kata, Tan Sri Khalid kata ketika ini tidak perlu sidang DUN khas untuk dapat sokongan ADUN. Okey, kita membaca drama ini akan berakhir macam itu sahaja atau dengan pada masa sama kita pun tahu PKR dan DAP secara terbuka desak undi tak percaya. Prof. Ya, terima kasih Aswad. Kalau kita lihat perkembangan Selangor dia semakin hari semakin menarik. Selepas PKR memecat Khalid Ibrahim, sudah pasti perjalanan proses politik itu akan menjadi lebih terbuka dan persaingan politik antara PKR, DAP dan juga berkemungkinan PAS dengan Khalid Ibrahim itu akan berterusan. Ya. Dan saya jangkakan begini, maknanya pada keputusan yang Khalid Ibrahim buat apabila bertemu dengan Sultan dan juga mesyuarat yang diadakan itu, bagi saya dia masih lagi belum melalui proses yang sepatutnya. Yang sepatutnya berlaku adalah apabila Khalid Ibrahim dipecat daripada PKR, maka proses terusnya adalah undi tidak percaya ataupun vote of no confidence daripada Pakatan Rakyat terhadap kepimpinan Khalid Ibrahim. Daripada situlah kemudiannya Khalid Ibrahim sepatutnya berjumpa dengan Sultan untuk memastikan supaya sama ada ingin membubarkan Dewan Undangan Negeri ataupun meletakkan jawatan sebagai Menteri Besar. Okey, Prof. Syahrudin kekal di talian. Saya ingin lontar soalan kepada Prof. Syam Rahayu pula. Macam mana proses undi tidak percaya nak jalankan, Prof? Sedangkan kita tahu sidang DUN tidak berlangsung ni. Setakat ni di Malaysia, pengalaman Malaysia lah, pada tahun 1968 kita mempunyai kes Stephen Kalong Lingkan di negeri Sarawak. Dan terpaksa apa yang berlaku ialah satu surat ditulis dan dihantar kepada Governor pada masa itu pada negeri Sarawak. Maksudnya walaupun tidak ada sidang DUN, kita mungkin mempunyai undi tidak percaya ataupun surat yang dihantar atau petition juga. Begitu juga dengan kes di negeri Perak, petition yang diserahkan oleh parti-parti yang tidak mahu menyatakan bahawa mereka tidak lagi mempunyai kepercayaan kepada Menteri Besar itu diserahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan. Jadi ini juga mungkin satu cara. Kalau tidak ada Dewan DUN, tidak semestinya ahli-ahli Dewan itu tidak boleh menunjukkan kepercayaan undi tidak percaya tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan. Okey, membaca perkembangan berkenaan, penentu kedudukan Tan Sri Khalid Ibrahim MB ketika ini bergantung kepada kaedah. Ada yang kata kaedah undian sulit dan juga undi tidak percaya ini. Macam mana kita nak faham kaedah undian sulit seperti mana yang berlaku di Perak? Dalam undang-undang dia cuma tidak percaya. Kita cuma ada undang-undang menyatakan notion of no confidence ataupun undi tidak percaya itu. Undi sulit ini bagi saya ialah satu cara untuk menyatakan hilangnya keyakinan dan kemudiannya hilangnya kepercayaan dan kemudiannya akan melalui proses perundangan juga. Maksudnya dia akan meneruskan dengan satu cara supaya undi yang sulit ini menjadi satu undi tidak percaya. Sebab undi sulit ni kita serahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Tuanku akan menentukan sama ada inikah termasuknya pada hemat baginda termasuk sebagai undi tidak percaya ataupun tidak. Tak ada yang sulit ini, tak ada yang boleh sorok-sorok. Mesti ada undi yang tidak percaya tu. Okey, Prof. Syahrudin, membaca berkenaan dengan situasi dalam pakatan ketika ini, bagaimana? Kerana kita tahu representasi petulis anggota Dewan Undangan Negeri dalam kem pakatan belum lagi diserahkan kepada Sultan ini. Ya, kalau mengikut maknanya perundingan yang dilakukan, bagi saya telah berlaku perundingan antara PKR dengan DAP. Jadi sekarang ni mereka masih menanti keputusan yang diperoleh daripada PAS. Kerana PAS masih belum lagi membuat kata putus bagaimana sikap dan tindakan mereka dari segi politik. Bagi saya selepas selesai perkara itu, berkemungkinan satu petition bertulis itu akan dikemukakan kepada pihak Sultan. Barulah timbulnya proses yang kedua saya katakan tadi, iaitu pada proses undi tidak percaya. Dan saya setuju kata seperti mana disebutkan oleh Sam Rahayu tadi, menunjukkan bahawa yang penting dalam konteks
politik sekarang ini adalah bagaimana proses dijalankan. Tidak semestinya mengadakan Dewan Undangan Negeri. Yang perlunya adalah satu surat yang mengatakan bahawa terdapat sokongan ataupun terdapat pada undi tak percaya daripada ahli Dewan. Dan ini pun sudah pasti berlaku sewaktu tahun 2008 ataupun sewaktu 2013 di mana surat itu penting untuk menyatakan sokongan apabila Khalid cuba menjadi Menteri Besar. Okey, aspek impak politik terhadap Pakatan Rakyat sendiri. Sekiranya Tan Sri Khalid MB menyertai PAS, parti yang dilihat sebagai penentu meleraikan kemelut ini katanya. Kita kena melihat daripada sudut perjanjian ataupun perundingan yang dilakukan oleh Pakatan Rakyat sendiri. Kerana kalau dalam maklumat yang saya perolehi daripada perkembangan politik sejak tahun 2008, apa yang berlaku adalah konsensus di kalangan Pakatan Rakyat bahawa apabila terdapat pemecatan ataupun keluarnya seorang daripada parti tertentu, dia tidak boleh melompat pergi kepada parti lain. Dan bagi saya sepatutnya konsensus itu mesti dipegang untuk memastikan supaya ikatan dalam Pakatan Rakyat itu masih dikekalkan. Okey, konsensus itu mesti dipegang. Prof. Syam Rahayu melihat kepada pandangan Profesor Syahrudin bagaimana? Saya fikir perpaduan antara tiga parti politik itu adalah satu loose coalition, tapi ia bergantung atas perjanjian itu. Mungkin apa yang berlaku ialah kita tidak pasti, saya pun tidak pasti apa yang berlaku sama ada dalaman Pakatan Rakyat itu, sama ada PKR atau DAP atau PAS. Tidak tahu sama ada hanya PAS yang akan dituduh sebagai tidak mempersetujui pakatan ataupun Parti Keadilan juga pernah melakukan perkara yang tidak dipersetujui oleh Pakatan Rakyat, oleh Parti PAS dalam Pakatan Rakyat itu. Kita tidak tahu apa yang berlaku dalam Pakatan Rakyat itu. Ya, seolah-olah satu parti sekarang ini dilihat sebagai akan meninggalkan Pakatan Rakyat, tetapi kita tidak tahu apa sebenarnya sebelum itu berlaku, sebelum PAS menunjukkan tanda-tanda atau reaksi reaksi negatif terhadap tindakan Parti Keadilan. Okey, bagaimana dengan penyelesaian kalau kita lihat kemungkinan yang ada? Penyelesaiannya adalah melalui pembentukan kerajaan campuran negeri Selangor. Dari segi perundangan, kita tidak ada masalah dengan kerajaan campuran. Selagi mana, sebab keyword dia untuk menjadi Menteri Besar ini ialah kepercayaan majoriti ahli Dewan. Kita tidak memerlukan parti. Jadi yang disebut dalam perlembagaan itu jelas bahawa sehinggalah seorang Menteri Besar itu hilang keyakinan, hilang kepercayaan kepada ahli Dewan, maka dia masih lagi boleh melaksanakan tanggungjawab atau memegang jawatan Menteri Besar itu. Jadi keywordnya lah kepercayaan kepada Menteri Besar. Okey, aspek undang-undang tiada masalah. Profesor Syahrudin, impak politik, membaca dari sudut politik, penyelesaian melalui pembentukan kerajaan campuran. Hello? Ya, teruskan. Ya, impak politiknya bagi saya adalah sudah pasti dia melihat kepada kejujuran antara ketiga-tiga parti tersebut. Kalau mereka ingin terus memerintah dalam konteks Selangor, sudah pasti understanding yang sepatutnya ada itu perlu dikekalkan. Kerana itulah yang kekuatan yang ada kepada Pakatan Rakyat. Saya menjangkakan bahawa dalam Pakatan Rakyat sendiri tidak ada mana-mana parti yang boleh bertindak bersendirian tanpa gabungan dari ketiga-tiga parti. Jadi keutuhan ketiga-tiga parti itu sangat penting dalam proses penerusan pada pemerintahan. Kalau tidak, maka wujudkan semula pilihan raya negeri Selangor dan kemudiannya serahkan balik kepada rakyat untuk menentukannya. Okey, jika soalan terakhir saya kepada Prof. Syahrudin, sekiranya apakah yang diperlukan oleh PKR dalam perundingan dengan PAS untuk memujuk PAS 15 adunnya menyokong apa segala percaturan yang dilakukan? Bagi saya perundingan itu masih berjalan kerana PAS akan membuat keputusan pada 17 hari bulan. Jadi sekarang ini pun sudah pasti perundingan demi perundingan akan terus berjalan. Yang pentingnya adalah bagaimana negosiasi itu perlu dijalankan bukan saja antara PKR dan PAS, tapi dengan DAP juga. Sudah tentu ada beberapa pindaan daripada sudut kedudukan Menteri Besar. Mungkin akan wujud kedudukan timbalan Menteri Besar yang sudah lama tidak diisi ataupun kedudukan beberapa exco yang perlu dibincangkan semula. Okey. Baik, terima kasih kepada Prof. Syahrudin dan juga terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, pakar undang-undang dan perlembagaan dan juga fellow utama Institut Kefahaman Islam Malaysia yang juga bakal bersiaran dalam agenda awani jam 8.30 malam ini.